baru sampai di rumah kerana pulang dari tempat kerja 6.30 minit petang ketika itu. Seperti biasa, aku melangkah masuk ke rumah dan pertama yang aku lakukan, aku akan mencium tangan emakku yang biasanya dia duduk di kerusi di ruang dapur. Emak mengalami penyakit Parkinson. Tangan emak yang tak berhenti-henti menggeletar itu, emak sambut tangan aku. Amat terasa getaran tangan emakku. Masa yang sama, aku cium pipi emak. Emak hanya membisu dengan memberi sedikit senyuman. Aku akan bertanya beberapa soalan kepada emak tentang kesihatannya. Emak tak banyak bersuara, tetapi sekadar tersenyum sebagai reaksi kepada soalan aku itu. Sepanjang aku bekerja, emak duduk bersama-sama suamiku. Suamiku tak bekerja. Dia pernah bekerja, tapi dia berhenti kerja dengan memberi alasan untuk menjaga emakku. Katanya lagi, sebagai alasan kedua, aku yang sudah lama bekerja di syarikat itu, gaji pun dah tinggi, sayanglah jika aku berhenti. Nak dapat kerja di tempat lain memang susah. Apatah lagi, aku ini tidak berkelulusan. Alasannya itu aku rasakan sangat pelik. Tetapi aku tak berupaya melakukan apa-apa. Sepatutnya aku yang berhenti kerja untuk menjaga emakku, tetapi dia yang rela mahu menjaganya. Apakah aku reda dengan tindakan suamiku itu? Dah tentu tidak sama sekali. Ini kerana aku sangat takut kepada suamiku. Tiap kata-katanya terpaksa aku turuti. Walaupun hati aku menangis kerana teraniaya. Sekiranya kehendak dia aku membantah, siaplah, habis tubuhku berbalar-balar di bedalnya. Rotan yang sebatang itulah disasarkan ke tubuhku. Aku menangis-nangis dan meraung-raung meminta simpati. Tetapi rayuan aku tak dipedulikan. Dah berkali-kali aku disiksa begitu. Kadang-kadang berpunca daripada perkara yang kecil saja. Semuanya berlaku di hadapan emakku. Dia terus membedal tubuh aku tanpa menghiraukan emakku yang berkali-kali meminta dia memberhentikan tindakannya. Apa yang mampu emakku lakukan? Dia datang memeluk aku walaupun tubuhnya amat lemah untuk melakukannya. Kami kedua-duanya menangis sambil berpelukan. Nampak suamiku semakin ego dan tak henti-henti menyumpah-nyumpah atas kesilapan kecil yang aku lakukan itu. Keadaan ini membuatkan jiwa aku semakin gemetar. Lantaran itu, emak selalu menasihati aku supaya berhati-hati dengan tingkah lakuku agar aku tak melakukan kesilapan. Cukuplah jika aku melakukan kesilapan. Usahlah bercerita lagi. Serik sangat aku rasakan. Apabila aku mengenangkan semua ini dan memikirkan juga kesihatan emak yang tak mendapat rawatan yang sempurna, aku semakin pilu dan makan hati. Dahlah aku dipaksa untuk mencari nafkah buat keluarga. Ditambah lagi zahir dan batinku disiksa. Dan yang menerima akibatnya adalah tubuhku. Tubuhku semakin mengecil. Aku sering sakit kerana tidak cukup rehat. Pulang dari tempat kerja, aku memasak, membasuh dan menguruskan emak. Kesihatanku terus terganggu. Aku sering demam-demam, batuk-batuk. Dan aku sudah mula tidak dapat bekerja seperti biasa. Aku telah mendapat beberapa kali surat amaran daripada majikanku untuk berhentikan aku daripada syarikatnya. Sekiranya aku mendapat sepucuk lagi surat amaran itu, aku terpaksa diberhentikan. Inilah yang paling aku bimbang. Jika aku diberhentikan, bagaimana? Adakah suamiku sanggup bekerja bagi menggantikan aku bagi menyara keluarga kami itu? Aku rasa dia akan mencari 1000 alasan lagi dan mungkin dia berpura-pura sakit. Asalkan dia boleh duduk di rumah tanpa membuat sebarang kerja. Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah demi keutuhan kita berdua, walau kadang sakit.
hati aku. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Mungkin ini lebih baik agar kau puas membagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Dulu bersumpah janji di depan saksi. Namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Biarkanlah ada duka malam ini. Mungkin esok kan kau jelang bahagia bersama yang lain. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Mungkin ini lebih baik agar kau puas membagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Dulu bersumpah janji di depan saksi. Namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Itulah yang selalu dia beri alasan pada aku. Alasan suamiku, dia tak sihat. Apabila dia sihat nanti, dia akan bekerja seperti dahulu. Tak tahulah dia sakit apa. Dan selalu aku lihat dia seperti orang lain saja. Selera makannya tak kurang, berjalan pun berkeadaan sempurna dan selalu saja ke pekan kononnya untuk mencari ketenangan. Entahlah, ketenangan apa yang dicarinya di sana. Aku sendiri pun tak pasti. Kenapakah ketenangan pada dirinya saja yang difikirkan? Ketenangan pada diri aku pula bagaimana? Dia sedar tak? Aku ini seolah-olah didera setiap hari. Aku pula seolah-olah merelakan penderaannya. Asalkan dia tak pergi meninggalkan aku.
Aku tak sanggup bercerai dan aku cuba kekalkan rumah tangga kami. Walaupun perceraian itu tak pernah diucapnya, aku sebenarnya memikirkan diri mak. Sekiranya aku ditinggalkan, siapakah pula yang akan menjaga makku yang sedang sakit itu? Aku boleh menjaganya, tapi siapakah pula yang akan mencari nafkah untuk aku dan makku? Patutkah aku tinggalkan diri mak seorang diri sepanjang hari kerana aku pergi bekerja sehingga ke petang? Jika berlaku sesuatu yang menimpa diri mak, aku tidak mahu menyesal di kemudian hari. Aku dan emak dikurung bagaikan dalam penjara. Dia telah meletakkan syarat kepada aku. Mesti terus pulang selepas kerja. Aku dilarang untuk berbual-bual dengan rakan-rakanku dan dilarang keluar rumah jika tidak bersama-sama dia. Barang-barang rumah aku dilarang membelinya. Tetapi biarlah dia yang membelinya setelah aku serahkan wang kepadanya. Dia seolah-olah cemburukan aku pula. Konon-kononnya aku takut diperhatikan semasa kami membeli belah. Semua itu sebagai igawan dia semata-mata. Sedangkan aku tak memiliki apa-apa lagi. Termasuklah wajahku yang mempunyai kesan kesadaran dia terhadap diri aku ni. Semua itu bagaikan siksaan bagi diri aku. Aku tak sanggup emak menanggungnya. Nak mengharapkan adik-beradik yang lain, maklum sajalah. Aku tak ada adik-beradik yang lain yang boleh membantu aku. Mereka duduk jauh dari rumah aku dan sudah mempunyai keluarga sendiri. Selama ni, tak seorang pun di antara mereka yang bertanya kabar tentang diri aku dan mak. Aku sihat ke? Bagaimana sakit mak? Tak pernah mereka ambil tahu. Nak datang menjenguk aku dengan mak, dah tentu jauh sekali. Nak telefon pun, jangan haraplah. Kalau nak berjumpa pun, tunggulah raya puasa dan raya haji. Itu pun mereka datang sekejap saja. Selepas tu, mereka berlalu seolah-olah antara kami ini tiada sebarang ikatan lagi. Aku pernah bersuara kepada adik-adikku untuk mereka menjaga emak. Tapi tak ada seorang pun yang sanggup. Aku beranggapan lebih baiklah mereka menjaga emakku daripada suami aku menjaganya. Almaklumlah, itu ibu mentua. Boleh diperlakukan apa-apa saja seperti apa yang berlaku seperti hari ini. Mak kadang-kadang tak dimandikan. Makan emak kadang-kadang tak disuapkan sebab emak tak boleh makan sendiri. Keadaan mak sangat tak terurus sehingga aku pulang pada sebelah petang. Sambil aku menguruskan mak pada saat itu, air mata aku mengalir dengan sangat laju. Apabila mengenangkannya, apakah kesudahan nasib emakku nanti? Adakah mak akan terus begini? Atau akan dijemput ilahi? Mak, aku sangat sayang kau, mak. Biarlah aku bersusah-susah tak apa demi kasih dan sayang aku ini. Terlantar dalam telanjang di pintu rindu, hidup dan mati di sisiku. Sakit yang datang menguji kasih dan sayang, antara merendam semalam mungkin takkan berbuah. Hanya menadukan, namun tidak mengenyangkan. Musafir lalu nan dahaga di jalan panas membara.
bicara bahasa Tuhan yang penuh penyesalan. Manapun aku berlabuh, pastinya untuk disambut. Biarpun tak bersyukur, biarlah tak tertangguh di telapak kakimu. Sakit ku rasakan jadi peneman rasa semalam yang silam. Ibu mengertilah aku sengsara, lemas merendam air mata. Rendang kasihmu dalam gelora, jadi rebutan selamanya. Sakit ku rasakan jadi peneman rasa semalam. Aku pernah membawa emak ke klinik dan ke hospital untuk emak mendapatkan rawatan. Menurut doktor, penyakit emak tak akan hilang mudah-mudah. Ubat-ubat yang doktor beri sekadar boleh memperlahankan sakit emak supaya tidak semakin teruk. Ada beberapa jenis ubat yang doktor beri. Semua itu, aku yang uruskan sehingga aku terpaksa mengambil cuti. Abang-abang aku, jangankan nak mengirim wang, jenguk pun jarang-jarang. Semasa adik-beradik aku datang hari itu, suami aku berpura-pura baik. Dia cuba menutup keburukan dirinya. Dia berbohong dengan katanya dia bekerja sebagai pemandu lori yang beribu-ribu gajinya. Tambahnya lagi, dialah yang menjaga emak dan selalu mendapatkan rawatan untuk emak serta bayaran rawatan itu dia yang uruskan. Abang-abang aku mendengar cerita-ceritanya itu dengan penuh percaya. Tetapi aku yang menyaksikannya berasa begitu kesal di dalam hati. Dia sanggup menipu untuk menunjukkan dirinya sangat baik. Padahal cerita-cerita itu semuanya palsu belaka. Semua kejadian yang berlaku itu membuatkan diri aku berendam air mata siang dan malam. Aku tak mampu berbuat apa-apa lagi, sekadar menyerah nasibku kepada takdir. Sebenarnya dah berlaut air mata aku tertumpah kerana berhati pilu. Dan terlalu remuk dan redamnya hati aku kerana terlalu berat menanggung rasa kecewa. Suami aku tahu apa yang sedang berlaku terhadap diri aku ini. Mungkin hatinya sangat puas kerana memberi hukuman itu kepada aku. Sedangkan aku sendiri tidak tahu apakah kesalahan yang telah aku lakukan itu. Itulah apabila mengenangkan kembali sejarah dulu. Aku berkahwin dengannya ketika dia duda. Dia bercerai dengan isteri pertamanya. Apakah sebabnya aku sendiri pun tak tahu. Adakah berpunca daripada dia malas bekerja atau dia suka mendera isteri? Itu pun boleh jadi juga. Apa nak kata lagi, dia dah jadi jodoh aku. Aku boleh mengadu saja di pejabat agama. Tetapi adakah perkara ini boleh diselesaikan? Aku bimbang dengan pengaduan aku itu. Dia semakin ganas dan boleh melakukan apa sahaja terhadap diri aku. Paling aku bimbang, tak mustahil dia juga boleh melakukan begitu terhadap makku. Maafkan aku kerana aku tidak dapat menjagamu dengan sempurna. Aku tahu zahir dan batinmu tersiksa. Namun, apa upayaku?
Aku juga merupakan seorang isteri yang terpaksa menjaga hati suami, dan aku terpaksa mengikut perintah suamiku. Hari berganti hari, deritaku lalui. Tiada sinar untukku kesepian. Dalam gembala sepi, aku kian mencari titisan kasih murni yang abadi. Mengapa duka berpanjangan, kecewa jiwa tanpa bahagia, walaupun mendung akan berlalu ataupun takdir yang menentukan. Masa yang ku nantikan tanpa sinaran cahaya, esok untuk siapa ku nantikan. Mengapa duka berpanjangan, kecewa jiwa tanpa bahagia, walaupun mendung akan berlalu ataupun takdir yang menentukan. Masa yang ku nantikan tanpa sinaran cahaya, esok untuk siapa